that related to my life through this cycle, this test, because as a human being, we develop, from childbirth, daripada lahir, kita mendaki, usia meningkat, semakin meningkat, kita learning, kita belajar, kita bina kerjaya dan berbagai-bagai lah. Dan based on this state of life, because I did my research on what is during the first 10 years, next 10 years, and etc. Okay. Okay. Just a little bit of background of myself. Okay. I am, as mentioned, Tajuk Arif from Bertam, Penang. Okay, kalau siapa-siapa yang daripada Bertam tu can come to my center here. Okay, I received my medical degree from Kasubah Medical College around 26, 27 years old. Okay, and Master of Tropical Medicine from Nagasaki University, and my PhD early 40s. Okay, from the University Kebangsaan Malaysia. And regarding my career, I start as a medical doctor at the age of 26 years old in Taiping Hospital, then as a scientist involved in herbal medicine research at Institute of Medical Research. During this time, I did my research on ketum. Ada yang pernah dengar ketum, belah utara ni biasalah ketum, dan it had been banned from the law. We are not allowed to sell or consume ketum. Actually, it is very good product, good plants. Okay, and as my age advanced, start involved in academic line, and become lecturer and deputy dean at private university and chief medical officer at private clinical research hospital. That's why when somebody talk about research, clinical research, herbal clinical research, or whatever research, I'm very interested on that. And at all the time, passion towards business still in my mind. Okay? Still, I want to become an entrepreneur. Okay, I start my clinical laboratory, private clinical laboratory at Bertam, with collaboration with ProMedi Laboratory in Penang. That's why before this, I sent some message that related those who want to come and do medical checkup, blood test, and everything. Okay, we can make and we can do it at my center. Okay, today the topic that I'm going to highlight is to discuss about this state of life. Okay, and why I joined Atomy, immune system, and last but not the least, the product itself. Okay, firstly, I would like to introduce a bit about this state of life. What is mean of this state of life? Okay, this diagram is looking at overall of our life stages. Okay, daripada kita lahir, kadang-kadang kita tak ingat apa yang kita buat masa kita 10, masa kecil memang definitely kita tak ingat lah. Tapi kita mungkin ingat masa kita masuk sekolah, sedikit sebanyak kita akan ingat peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi this state of life, okay, it describe our life cycle, okay, from birth till old age. Okay, and the initial stage is the development, 0 to 10. Okay, ini develop. Kita tengok. Kalau kita tak merasa pun, kita boleh tengok anak kita. Okay, kalau tak pun, kalau macam saya pun mungkin cucu pun kalau ada. Okay, daripada kecil, okay, dia keluar macam mana? Okay, dia merangkak,
dia berjalan, okay? Kemudian belajar, masuk sekolah, okay? Itu kita boleh write down, kita boleh tulis dekat this stage, what are the important events that happen during this stage, okay? And then second stage is education. Okay, it involves in primary, secondary, and tertiary. Okay, dekat sini kita masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Okay, kalau boleh kita jadikan state of life ni satu gambar di rumah kita ke apa, kita catat apa yang event-event yang berlaku di setiap stages ni. Okay, and education. Okay, we learn many things. Okay, then after that kita bina kerjaya. Bina kerjaya, masuk, habis universiti, bekerja. Okay, masa tu macam diri saya, okay, bekerja. Okay, bekerja daripada pagi sampai malam. Masa tu kita baru membina kerjaya. Okay, then after that 30 to 40 years advance, kita mendapat pengalaman, experience. Then after 40 kita start berkurang lah sikit kita punya kerjaya. Kita want to share knowledge. And then 50 and above, okay, we try to make our life to be happy. Okay, itu yang penting. Apa-apa pun kita nak happy. I think one of the what our CEO Mr. Park mentioned, kita nak kena sentiasa gembira, okay, towards our senior age lah. Okay, yang saya nak highlight dekat sini, okay, what at the age of 30, actually our body start to become tua, become aging process start. Okay, janganlah kita anggap 30 tu kita baru bersemangat. Tapi dalam sel-sel badan kita ni, umur 30, at the age of 30, as early as 30, our cells start to getting old, okay, start menua. Okay, and during this 30 to 40 years group dalam 30 ke 40 tahun ni adalah satu masa yang kritikal di mana kita perlu melihat, we have to look back at our life. Either we want to be in a healthy lifestyle or unhealthy lifestyle. Okay, we decide that because nobody can decide. Only you yourself can decide what you want to be. Okay, katakan sebelum ni kita makan, ni contoh pemakanan lah. Kalau kita makan, if we eat one plate of rice, okay, masa kita muda-muda penuh. Okay, at the age of 30 to 40 ni, we have to consider it. We have to make it half or make it healthy food. Okay, because it's very critical. Why I say satu lagi, satu proses penuaan, the aging process, and the second, NCD diseases. What is NCD diseases? Okay, most of the research, okay, mention that around this age, okay, this NCD, penyakit-penyakit NCD senang akan berlaku. Okay, kalau kita tak jaga kita punya kesihatan, this NCD will come to us. Okay, what is NCD? Anybody can, minta maaf lah, saya boleh buka sikit ruang untuk tanya soalan. Boleh? Okay, NCD. Anybody? Ada respon? Okay. Okay, Ya, NCD. Ya? Boleh ambil untuk jawab soalan. Ni quiz ni. NCD.
Ada siapa boleh jawab? Doktor, Krish bagi tahu non-communicable disease. Tommy, Non non-communicable disease. non-communicable. Dan Tommy ada cakap non-curable disease. Non-communicable disease. Okay. It is non-communicable disease. Communicable, penyakit yang tak berjangkit. Okay. Okay, penyakit tak jangkit, contoh dia yang common, three most common NCD is diabetes, hypertension, and heart disease. Okay, these are the common. Okay, and this common usually start at this age group. Okay, therefore those who have beyond this still healthy, okay lah. Tapi siapa yang belum, okay, at this age group, I think you have to look to consider. Okay, we build up our career, we build up our experience and everything, but we have to look at our own, ourselves. Okay, either, and if we want to talk to people and to this age group, we should introduce this healthy lifestyle. Okay, healthy lifestyle ni macam-macam lah. Satu, physical, pemakanan, okay, mental, macam-macam. Okay, bukannya pemakanan saja. Okay, okay, and after this, after 40, okay, either we go to the clinic or we still build up our career. Okay, it depends on ourselves. Okay, okay, bagaimana kita nak gunakan diagram ni to our selling products? You want to sell our product, you want to use this diagram. Okay, as I mentioned earlier, that this diagram show the overall of our life. Okay, a simple, a rough idea of our life. Okay, and when we want to sell, if we related it to product and we want to sell at any product, I think those who are in marketing, they know they have to identify what is the target market, what is the target group. Okay, for example, in this diagrams, okay, a student during the student time. Okay, kebanyakan student, okay, dalam tangga ni, kebanyakan remaja ni mengalami proses perubahan yang besar. Okay, kadang-kadang ada yang tak dapat menangani perubahan tersebut. Contoh macam datang period, okay, boyfriend, girlfriend, belajar lagi. Okay, these are a very big changes for the kids to become adults. Okay, during this period, okay, as a parent, we should really look into our children. Okay, because masa ni perubahan yang besar kepada mereka, kadang-kadang dari tekanan pembelajaran, tekanan kehidupan. Okay, this make them stress. Okay, anybody? Definitely him or him. Okay, because one of the features where you want to introduce him or him to these students, okay, because to reduce the stress. Stress ni kalau dalam perubatan, kalau kita boleh tengok sel-sel yang terdapat dalam badan kita ni, stres ni mengeluarkan macam-macam hormon, macam-macam substance dalam badan kita yang menyebabkan dia stres. Kadang-kadang kalau kita tak terkawal, kita tak dapat mengawalnya, dan dia menyebabkan pelajar tersebut dalam mendapat penyakit kemurungan, distress, stres, macam-macam lah. Okay, and if you want to sell, okay, why we want to sell this product to students? Okay, this is the reason. Okay, another example.
satu yang saya boleh buat, boleh tunjuk dalam peringkat umur 30-40 tahun. Workers. Okay, most of this age group, okay, kerana semua tak ada duduk kat rumah, kebanyakan bekerja. Okay, bekerja, okay, tekanan kerja, tekanan penyakit, macam-macam. Jadi, we have identified and we don't want them, okay, to end up with NCD diseases, diabetes, kencing manis, diabetes, hypertension, okay, mental problems, okay. Okay, we can introduce him or him to this group of people with these reasons, okay, why they should take these products. Okay, this just a bit information regarding this, how we want to use this test of life. We identify our target customers, we identify other products, what are the products, okay? And most of us, I think, macam saya baru lagi not very familiar with others products, and some of the products can help them. Okay, macam remaja tadi, peringkat universiti, macam semalam saya dengar few of the leaders yang present, university students, okay, they sell toothpaste, toothbrush and everything. Okay, and during this remaja pun kita boleh introduce this cosmetic and everything. Okay, we have to identify, we have to look into this groups and what are the products that are suitable for them. Okay, and when we talk about direct selling products, okay, there are numerous companies there. Ada siapa-siapa yang terlibat tak dengan company-company dekat skrin ni? Okay? Ada? Kalau ada, type 1. Okay? Okay, these are the companies yang telah ada di pasaran 30-40 tahun atau mungkin lebih daripada itu sebelum ni. Okay? And from my experience, okay, before I know Atomy, okay, I've been introduced, but I refer back to my stage of life, okay, during my baru habis SPM, okay, baru nak kenal orang kata dunia, okay, masa kita habis sekolah tu rasa bebas, kita tak perlu pergi pagi balik pukul 1, pukul 2 setiap hari macam tu, okay. Dan after I finish my SPM, one friend come to me and introduce one MLM multi-level marketing companies to me. Then during my 20s, okay, another company. Okay, during my 30s pun ada juga, and they introduce. Okay, during my 40s ada juga I involved. Okay, earlier saya tak involved lah. I'm not involved with this marketing, but towards this 40 tahun ke atas ni, I involved. I give speech to this company. Give most of the speech, most of the lecture is related to health. Okay, and I've been introduced to 5 direct selling companies before I know Atomy. Okay, why I want to become Atomian? Okay, okay, we can list down. Okay, why should I join Atomy? Okay, some of us maybe kita nak tambahkan pendapatan semasa belajar, passive income. Okay, we can list all these factors
why we want to join Atomy. And for me, the most important is I like to share my medical knowledge. And another factor, I treat patients, and some of the patients that are not respond to modern drugs. Okay, they have to seek for others alternatives. Okay, that's why when I first been introduced hemohim, okay, what can I do with this hemohim? Okay, kalau ikut diri saya sendiri, okay, about 4 weeks back, I did my OGDS. OGDS kalau pernah dengar, esophageal scope. Okay, maksudnya pesakit yang mendapat gastritis yang teruk, okay, biasanya kita galakkan mereka buat scope. Okay, scope tu masukkan kamera melalui mulut dan dia akan melihat permukaan perut kita, permukaan esophagus, salupa makanan. Okay. Dan dari situ saya didiagnose sebagai esophageal hernia. Okay, because of gastritis reflux. Okay, dan biasanya gastritis itu yang kalau ada yang pernah tengok saya punya video berkaitan gastritis, kenapa saya buat video tersebut? Kerana saya cuba untuk memberi kesedaran kepada pesakit-pesakit, okay, tentang gastritis. Okay, kalau saya di klinik, okay, masa yang saya peruntukkan untuk pesakit hanya paling maksimum 5 hingga 10 minit. Okay, bila saya cakap, saya beritahu berkaitan dengan gastritis. Okay, kadang-kadang pesakit tu dia dengar dan bila dia keluar saja daripada bilik, dia tak ingat apa yang saya katakan. Itu yang saya buat video-video berkaitan dengan penyakit-penyakit ni. Okay? And the most important of us, why we want to join something that can free us from this financial burden. Okay, financial freedom. Okay, itu mungkin salah satu sebab selain daripada yang saya bagi tadi dua. I want to become a financial freedom. I want to have my own time. Okay, I want to have my own time. I want to have my masa untuk buat video, untuk melihat pesakit dan sebagainya. Okay, tak ada stress. Yang most important lah, stress. Okay. Okay. And one thing that attract me to this Atomy is this words. Okay, to live, to love, to learn, and to share. I think it's a very, very nice, very nice word for me. Okay, because we have to live, we have to love. It doesn't mean because when we love somebody, it will reflect. Okay, it will give some energy to you. Okay, we learn. Kalau kita belajar, okay. Sekarang ni saya baru masuk, okay. Dan saya baru belajar. And for the past, sorry, Mr. Chan, Mr. Chan force me to read journal, force me to. I saw many videos related to Atomy, okay, and I like one of the videos is done by Mr. Park, okay, and how he explained what is hemohim and what to tell to the customers and explain the immune system, okay. And the other sentence that I like can become the life partner that leads to your success. Then everybody want to become to be success in life. Okay. Okay. We go to the next topic. Okay. I think this is important as a medical
masa saya belajar tu, okay, I have to learn this through this book, okay, and it takes me 6 months to know what is immune system, okay, and it takes me 1 year to produce my thesis on immune system, not the one that's been written in Hemohim. For example, Hemohim is a certain immune cells. Later on we will discuss what immune cells, NK cells, and cytokine. Okay, I look into superocyte. Okay, it's related to immune system, innate immune system, and adaptive immune system. Okay. And when we learn this immune system, it is very complex. Okay, we cannot learn within 1 hour. Okay, after 1 hour, we know what immune system, because it involves many stages, many steps. Okay, and before that, okay, we studied what is immune system. Okay, what is the function? The main function to be simplified, it is a system that takes care of our body, mainly our health, and to protect ourselves from harmful substances such as you can see here. Doktor, Yeah. sorry, sebab audience minta cakap bahasa, mau bahasa. Okay. Yeah. Okay. Okay ya, thank you doktor. Okay. Saya try to make it simple. Okay. Immune system ni adalah sorry ya, kena orang kata apa? Kena tukar sikit dia punya translate. Okay. Immune Okay, tak ada masalah. Okay, secara ringkas, secara yang senang kita nak katakan immune system ni adalah satu sistem yang menjaga kesihatan kita. Itu satu. Okay, satu lagi, yang kedua yang kita boleh tengok tadi, maintain health, jaga kesihatan, dan satu lagi menjaga badan kita dari diserang oleh patogen atau benda asing yang boleh menyebabkan sel-sel badan kita rosak. Okay, contoh seperti patogen tu bakteria, virus, fungus. Pernah dengar kan? Virus kalau sekarang ni kalau tak tahu COVID tu, pasal memang daripada awal tahun itu sampai sekarang COVID-19 itu adalah virus. Itu adalah dinamakan patogen yang boleh masuk ke dalam badan kita dan menyerang immune system kita. Jadi badan kita mempunyai satu sistem yang membantu kita untuk anasi-anasi yang jahat ni lah. Membantu kita, menolong kita untuk jadi sihat. Okay? Okay, selain daripada bakteria tadi, allergen. Allergen ni kalau kita pernah dengar perkataan allergic. Okay? Kalau ada yang allergic kepada dust, habuk-habuk, allergic kepada udang, allergic itu adalah benda asing yang masuk ke dalam badan kita yang menyebabkan kita allergic. Okay. Dan allergic ni asalnya daripada immune system kita. Satu lagi, sel-sel malignant. Okay, sel-sel kanser. Dan satu lagi, toksin. Macam kalau kena bite, kena patuk dengan ular. Okey, ini yang menyebabkan badan immune system kita terjaga, berkembang dan menolong kita membentras toksin-toksin ini. Okey, we should thankful kita patut bersyukur kerana immune system ni tak pernah tidur.
Okey, sepanjang masa 24 jam setiap saat dia bergerak. Okey, immune cell, immune system ni dalam sel darah kita. Okey, faham itu? Dia tak pernah berhenti. Kalau berhenti, okey, besok maksudnya kita tak nampak lah apa yang akan menjadi. Okey, satu yang kita boleh kata nak contoh yang senang, cuba kita ikat tangan kita ni. Ikat dengan ketat. Dan kita akan rasa apa? Kebas. Kalau lama kita ikat, sel-sel ni tak akan dapat menerima darah. Okey, pasal kita telah stop dia. Kita telah ikat dia di pergelangan tangan kita ni. Okey, darah tak pergi ke sini. Okey, selepas satu masa, bila tak ada darah langsung, dia akan mati. Okey, maksudnya kita nak senang ingat. Senang, okey. Okey, immune system ni dalam salur darah kita dan mengalir sepanjang badan, mengalir dalam badan kita. Setiap inci, setiap tempat dalam badan kita dibekalkan oleh salur darah. Okey, bila kita berhenti, dia akan mati. Okey, sel-sel tersebut akan mati. Begitu juga kalau kita yang senang nak ingat, okey, apa immune system tu, kita tengok orang yang meninggal dunia, orang yang mati. Dan kita bandingkan orang yang hidup. Orang yang hidup ni, salur darah dia berjalan sepanjang masa. Jantung dia bergerak. Okay? Kalau jantung berhenti, dia mati. Dalam masa beberapa jam, okay, beberapa hari, okay, tisu-tisu kita akan jadi reput. Itu nak bezakan, nak faham apa dia immune system kita. Jadi immune system ni penting untuk kita untuk mengelak daripada jangkitan kuman, jangkitan benda-benda yang mengancam kita. Faham Okey, nak lagi senang. Okey. Kita tengok kepada penyakit COVID-19. Okey, semalam tak nampak ni. Semalam, okey, kes adalah sebanyak total kes yang positif COVID-19. COVID-19 ni virus sebanyak 35 kes COVID-19 yang terdapat di Malaysia. Okey. Dan 24,000 recovered, sembuh. Dan 11,000 masih struggle disebabkan nak melawan penyakit ni. Okay? Dan tadi kita tahu virus ni adalah salah satu patogen yang menyerang badan kita, menyerang immune system. Jadi yang kita tengok sini, okay, daripada 35 kes, 35,000 kes, 35,000 cases, okay, 24,000 recovered, maksudnya immune system dia bagus, berfungsi dan dia boleh melawan virus. Dan 11,000 masih lagi struggle, masih lagi melawan virus ni. Dan daripada 11,000 yang masih melawan virus ni, 271 mati. Okay. Dia mati ni sebab immune system berkurang. Immune system dia tak berfungsi dan virus masuk dalam badan, berkembang dan menyerang semua organ pernafasan dan semua, dan dia mati. Secara senang kita nak tengok kesan immune system kita kepada badan kita. Boleh Okey. Minta maaf, saya prepare my slide in English Okey. Tapi saya akan terangkan dalam bahasa lah. Okey. Basic structure untuk immune system ni terdiri daripada 3. Okey, yang kita nak paling senang kita ingat ada 3 basic structure immune system kita. Satu yang menyebabkan barrier immunity
barrier, apa orang kata sekatan. Okay. Innate immunity dan satu lagi adaptive immunity. Okey, kita tengok apa dia. Kalau virus yang masuk ke dalam badan kita, dia akan melalui barrier immunity dulu. Okey, kalau barrier immunity ni tak berfungsi, okey, innate immunity akan berfungsi, akan menghalang virus tadi masuk. Okey, bila innate immunity juga tak berfungsi, adaptive immunity akan datang, akan berfungsi, akan diaktifkan dan dia akan cuba untuk menghalang virus tersebut merebak dalam badan kita. Okey, barrier immunity ni apa dia? Okey, ia adalah kulit kita. Salah satu kulit kita, air mata, kalau dalam salur pernafasan, silia-silia dalam salur pernafasan kita ada silia-silia ni macam orang kata rambut-rambut kecil lah yang akan bila ada patogen masuk dia akan keluarkan balik. Okey, itu adalah barrier immunity. Okey, innate immunity pula adalah sel-sel darah dalam sel-sel dalam darah kita. Sel-sel darah putih kebanyakannya adalah sel-sel darah putih. Ini adalah innate immunity. Okey, second defense mechanism yang akan diaktifkan apabila virus masuk. Okey, yang ketiga layers ni adalah limfosit. Sel darah putih tapi kategori limfosit. Ada T limfosit dan kat sini yang kita namakan antibody. Okey, ubat-ubat. Okey, kalau antibody ni tak berkesan, kita bagi ubat. Kalau katakan orang datang sakit batuk semua, ada jangkitan kuman dia cekak, okey, kita bagi antibody, ubat antibody. Okey, ubat antibody ni menolong untuk badan kita yang tak dapat berfungsi tadi untuk menghalang bakteria atau virus itu berkembang dalam badan kita. Okey, dan secara diagram lain, okey, ini yang biru ni adalah kulit kita, okey, bertindak sebagai barrier immunity. Okey, bakteria daripada luar nak masuk ke dalam badan kita akan dihalang oleh barrier first line of defense. Pertahanan badan yang pertama, kulit. Okey. Yang kedua, kalau kulit ni tak dapat melawan virus bakteria tadi, second line pertahanan badan yang kedua seperti yang tadi yang kita cakap tadi, ini immunity adalah neutrophil, eosinophil, basophil, macrophagous. Dia akan sel-sel darah dalam salur darah akan makan bakteria-bakteria ni. Kalau ini juga tak berkesan, yang ketiga, adaptive immunity. Okey, T lymphocyte, B lymphocyte. Okay, sel-sel yang dinamakan sebagai T lymphocyte dan B lymphocyte ni akan bertindak. Kalau ketiga-tiga ni tak dapat bertindak, itu yang penyakit pesakit tadi mati. Maksudnya imun sistem badan kita gagal. Bila imun sistem badan kita gagal, bakteria tadi berkembang dan menyerang semua organ dan tak dapat diselamatkan. Okey, boleh ya? Cara kata apa dia imun sistem ni? Okey, dan kenapa dia diperlukan? Okey, selain daripada imun sistem tadi, dia ada perkataan cytokine. Saya terangkan ini pasal dalam produk Hemohim ada mention about cytokine. Cytokine ni adalah apa dia? Okey. Yang sel-sel tadi memerlukan satu mediator untuk diaktifkan. Tengah-tengah sel ni dia tak boleh diaktifkan begitu saja. Dia bila virus datang dan bertembur dengan sel imun kita, tanpa cytokine dia tak boleh bertindak. Dia tak boleh diaktifkan. Jadi cytokine ni adalah satu substance yang dikeluarkan oleh body, badan kita, sel-sel badan kita
untuk mengaktifkan imun sel. Okey, faham Pasal saya bagi tahu ni pasal penting pasal produk kita. Okey, produk Hemohim ni ada mention about cytokine. Okey. Cara kita balik pada apa? Immune system tadi yang kita belajar tadi. Okey, immune system adalah apa dia? Okey, satu sistem yang mempertahankan badan kita daripada penyakit, daripada virus, bakteria. Okey, dia amat penting. Okey, dan dia terdiri daripada tadi 3 peringkat, barrier, innate dan adaptive. Okey, yang adaptive ni penting. Pasal apa adaptive penting? Pasal produk kita Hemohim, okey, dan kaitan dengan adaptive immunity. Okey, selain daripada adaptive, innate dan adaptive ni, okey, dia setengah sel memerlukan satu substance lain di mana cytokine yang dikeluarkan oleh sel untuk mengaktifkan dia. Okey. Jadi 3 benda yang kita kena faham lah. Okey, ni gambar rajah saja tadi. Okey. Kalau immune cell ni dia tengah tidur. Okey. Dan memerlukan cytokine untuk aktifkan dia dan dia segar. Ni saya lukis lah. Sel ni, okey, immune cell ni dia terjaga. Okey, sebelum kalau virus masuk, masa dia tidur kalau tak ada cytokine ni, dia tak boleh terjaga dan berfungsi. Okey? Okey, okey, and the last, okey, masa minta maaf saya kadang-kadang terlebih masa. Ada lagi? Ada okey. Okey, kita pergi secara ringkas. I think Hemohim ni everybody knows what is Hemohim. Okey. Okey, satu yang saya tertarik pada Hemohim ni adalah ia berkaitan dengan immune system, dan kebanyakan penyakit nowadays related to immune system kita. Kencing manis, darah tinggi, apa-apa selain daripada bakteria tadi, okay, related to this immune system. Dan Hemohim boleh digunakan untuk memperbaiki immune system kita. Okay, this I think everybody know. This Hemohim is ditanam di Korea, banyak di Korea di sana. Okay, dan developed by biotechnology dan radiation technology. Okay, untuk develop satu substance yang baru, okay, memang memakan masa. Okay, macam research PhD saya terhadap tongkat ali, okay, daripada akar tongkat ali tu kita keluarkan, kita extract, okay, dan proses ni bila dapat dia punya aktif, sebatian yang aktif, dan kita perlu buat ujian kepada tikus-tikus. Okay, and when I see, bila saya tengok cara orang-orang Korea buat research, very interesting, dia orang begitu begitu terlalu nak kata taksub kepada research berkaitan dengan Hemohim. Okay, and okay, there are the things that satu benda yang convincekan saya tentang produk Hemohim ni, ia adalah disokong oleh kerajaan. And kita boleh tengok dia punya projek dia 8 tahun. Kalau kita buat study bukannya dalam sebulan atau 2 bulan, okay, dia ambil masa banyak 8 hingga 10 tahun kadang-kadang. Okey, dan dia involve 15 berkelulusan. Okey,
Selain itu, yang penting apabila satu produk tu dihasilkan, ia memerlukan satu kelulusan. Dan kelulusan ni lah yang penting. Pasal kalau di Korea, food and kalau dekat Malaysia ni kita ada Biro Pharmaceutical yang akan melihat apa-apa produk yang berkaitan dengan kesihatan. Okey. Dan bila saya tengok dia diluluskan oleh USA FDA berdasarkan kepada pengalaman saya bekerja di bidang clinical research, okay, untuk mendapatkan kelulusan daripada USA FDA ni banyak kertas kerja dia kena. Banyak kertas kerja kena hantar kepada dia orang. Banyak macam-macam lah dia orang akan tanya. Okey, setiap satu benda apa-apa, setiap benda dia orang akan tanya, dan selepas dia orang berpuas hati dan dia orang jalankan test baru dia orang approve. Jadi benda approved by KFDA and USA FDA ni is very important for me as a professional doctors, okay, melihat benda-benda ni. Okay, yang penting. And recognized by this KFDA ni sebagai approved health food supplement. Okay, kita tak tangkap dia sebagai ubat, tapi ia adalah sebagai makanan kesihatan, supplement. Okay, important ya. Lepas tu duduk sedikit dengan tuan lekkan tu. Nak macam tu. Tak clear. Ada soalan ke tu? Ada? Okey. Satu lagi, Himohim ni patented dekat US dan Europe. Okey. Okey, apa dia Himohim ni? Okey, dia dibuat daripada plant, daripada pokok. Okey. Okay, 3 jenis pokok yang utama, Angelica gigas, Nidium officinale, and Pearnia japonica. Kadang-kadang susah nak sebut perkataan scientific name of the plant. Okey, tapi yang penting kita tahu yang dia hasil daripada pokok, daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, dia dikategorikan sebagai new substance. Pasal apa? Pasal dia combine of these 3 plants. Okay. And yang dia particular about their immune function. Okay. Dia punya fokus kepada immune function. Okay. Dan nanti saya saya discuss sikit berkaitan dengan research yang ada kepada clinical research berkaitan dengan Himohim. Okay. Keselamatan produk, sesuatu produk tu penting bila kita nak bagi kepada pesakit. Okey, kepada orang ramai, kepada orang. Okey, pasal kebanyakan research yang dibuat ni kepada binatang tikus. Okey, bila kita nak bagi kepada orang, safety and function of the product penting dan dia perlu melalui clinical test. Clinical test ni maksudnya kita buat kajian kepada orang. Okay. Clinical test ni pun satu proses yang amat rumit. Okay. Amat susah. Okay. Okay. And dah di-prove, dah proven that Himohim is better than ginseng. Kalau pernah dengar ginseng, okay, and mushroom, it's better than that. Okay, tapi dia orang tak rujuk pada Tongkat Ali pasal Tongkat Ali yang kajian saya buat hanya ada di Malaysia saja. Okay. Okay, ada sikit lagi masa pun dah pukul 10 lebih ni. Okay. Yang saya katakan tadi yang important dalam sistem immune system kita, okay, immune cell activation. Dia aktifkan immune cell kita. Immune cell tadi yang kita cakap tadi apa dia? Neutrophil, basophil, T cell, B cell tu semua. Okay?
itu adalah immune cell. Okey. Dan NK cell ni dalam innate immunity. Okey, dia aktifkan NK cell. Pasal NK cell ni dia spesifik kepada cancer cells. Okey, important. Dan satu lagi dia create cytokine. Cytokine tadi itu yang substance yang dikeluarkan untuk mengaktifkan immune cells. Okey, faham? Okey, itu yang telah di approve, telah kadang-kadang kataan tu tak keluar. Have been approved, telah di approve lah, approve, okey. Diluluskan. Telah diluluskan, okey. Telah diluluskan, okey. Telah disahkan, okey. Telah disahkan dan diluluskan. Hemohim ni bertindak kepada tiga fenomena, tiga proses ni. Immune cell, NK cell, and cytokine. Okey, itu yang kita boleh ingat. Okey. Okey, benefit. Okey, ni saya dapat daripada flyer yang diberi. Okey, benefit kepada cancer patient yang NK cell tadi. Okey. Diabetic person. Okey, diabetic ni lebih kepada immune cell. Okey, high blood kadang-kadang kita panggil hypertension, immune cell juga. Okey, active immune cells. Boost boost immune system, dia menaikkan lagi sistem imun kita, dan also skin problems. Okay. Kebanyakan skin problem ni related pasal apa? Skin ni yang tadi saya katakan ada 3 layers of basic immune system kita. Okay. Skin merupakan barrier yang pertama. Okay. Banyak yang terdedah kepada patogen, bakteria, virus. Okay. Skin ni, kalau skin ni rosak, okay, virus-virus tu boleh masuk. Jadi hemohim ni terbukti berkesan untuk mereka yang yang ada penyakit kulit. Okay, I think everybody knows with this. Semua tahu kan? Ada yang tak tahu? Saya baru tahu, baru kenal. Saya tengok dia punya video, penerangan dia. Okay. He's very interesting, sangat interesting person. Okay. Kalau dia terangkan pun bagus, very simple and everybody can understand. Okay. Tapi yang saya nak tunjukkan ni pasal apa? Pasal dia cakap, okay, dia yang the founder of this company, dia yang cakap apa yang perlu kita beritahu kepada customer kita, kepada klien kita. Apa yang tak perlu kita cakap. Okay. Kita boleh claim, okay, nanti saya sharekan apa yang perlu, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. Okay, most important, hemohim is a functional health supplement. Okay, ini yang penting, functional health supplement. Dia bukan ubat, dia bukan healing agent, dia bukan agent yang menyembuhkan. Functional suplemen kesihatan. Functional. Okay. Jadi kita tak boleh katakan dia ubat. Itu satu yang kita kena tahu. Okay, dan satu lagi, hemohim helps. Okay, penting. Kalau itu saya merahkan dia pasal saya nak orang tahu yang dia menolong, membantu badan kita, menyembuhkan badan kita, menghalang, menguatkan our body through immune system. Okay, tadi kita dah belajar tentang immune system. Okay. Kita belajar pasal produk ni. Okay, produk ni menolong, menguatkan badan kita through immune system. Itu yang syarikat ni fokus kepada immune system, fokus kepada health supplement, suplemen kesihatan functional. Suplemen kesihatan fungsional kepada immune sistem kita. Okey.
ia bukan ubat. Itu yang mesej yang kita perlu bawa. Cuba sedikit, sikit lagi saya nak bahas. Cuba sedikit berkaitan dengan research. Kalau research paper ni banyak yang keluar. Okay. Kalau nak baca research paper ni pening. Okay. Pasal apa? Pasal dia more technical lah. More banyak terminologi yang kita tak faham. Tapi secara kasar satu research berkaitan dengan kanser yang mula-mula ni berkaitan dengan kanser. Ubat yang diberi untuk sesuatu kanser tu nama dia cisplatin. Ubat ni modern medicine. Okay, ubat ni diberi kepada pesakit, okay? Dan apabila ubat ni modern medicine ni diberi pada pesakit, dia tak boleh lari daripada side effect. Okay, side effect ni yang menyebabkan kadang-kadang pesakit kanser dia muntah, dia pening. Okay, side effect dia. Okay. Hemohim ni membantu ubat cisplatin, okay, untuk mengurangkan side effect ni lah. Itu yang research tengok. Tapi kita kena tengok juga research ni dilakukan kebanyakan research. Saya rasa semua research ni kecuali satu je. Semua research yang saya beri ni adalah animal research. Maksudnya kita bagi macam yang mula-mula ni kita bagi tikus tu kanser. Kita buat dia ada kanser, kita bagi ubat dan kita tengok tindak balas dia. Okey, kita campur satu lagi produk hemohim dan kita nak tengok sama ada ubat ni membantu lagi untuk mematikan sel-sel kanser dan ubat ni juga membantu mengurangkan side effect. Itu adalah research yang pertama. Okey, research yang kedua berkaitan dengan NK cell, okay, immunosuppressant semua tu lah, berkaitan dengan hemohim ni dia membantu immunomodulatory. Dia mengubah tindak balas NK cell supaya nak mengelakkan dia daripada toksik kepada badan dan mengurangkan side effect. Itu adalah research yang kedua. Research yang ketiga yang saya baca, okay, berkaitan dengan hemohim ni membantu sel-sel seperti T cell, B cell dalam menaikkan imun badan kita. Itu yang produk imun ni strengthen our body. Okay, our immune system. Okay, yang ketiga ni, yang keempat, okay, research tentang kencing manis, diabetes. Okay, ni semua research kepada tikus-tikus. Okay, dia membantu mengurangkan glukos dalam badan tikus tersebut. Okay, itu yang dia rujuk kepada mengurangkan kandungan gula dalam darah. Okay, research yang seterusnya berkaitan dengan menguatkan sistem imun tikus tersebut. Okay, yang berikutnya saya suka, dia tentang gastrik dan gastrik ulcer. Hemohim ni membantu dalam rawatan gastrik dan gastrik ulcer. Itu yang kalau kita boleh bagi produk hemohim ni kepada pesakit-pesakit gastrik, kita identify siapa ni. Kita tak boleh kata hemohim ni merawat pesakit gastrik. Dia membantu mengurangkan keseriusan
penyakit gastrik. Okey. Dan mungkin bagi saya berpendapat mungkin dia membantu merawat juga. Okey, tapi kalau saya kata merawat ni bahaya. Tak boleh ya. Tapi saya rasa pasal dalam dunia kita ni lah ada something yang kita boleh cakap, ada something. Terutama dalam bidang perubatan ni ada akta di mana doktor tu boleh berkata something, apa yang dia tak boleh. Okey. Dan satu lagi yang bagus Hemohim ni mengurangkan keradangan paru-paru. Untuk sakit-sakit yang ada masalah pernafasan. Okay, dan satu yang kata clinical research yang buat research kepada orang ni adalah berkaitan dengan safety and functional of the hemohim. Okey, kepada sel-sel darah merah, sel-sel darah putih. Okey, ini adalah satu-satunya research kepada manusia yang saya dapat daripada hasil kajian internet saya lah. Cari jurnal ni. Okey, cuma satu yang dilakukan kepada manusia. Okey, ni last slide saya. Okey. Ada claim yang kita boleh kata dan ada claim yang kita tak boleh kata. Dan saya dapat ni bukan daripada saya, daripada Mr. Park. Bukan saya berhubung dengan dia, tapi saya tengok dia punya video-video, okey, dan saya kumpulkan, dan salah satu video dia kata bagus, pasal dia berterus terang, okey, dia cakap jangan kata hemohim ni adalah ubat, okey, dia adalah functional food supplement, kesihatan makanan. Okey, apa yang kita boleh buat, kita boleh guna adalah perkataan immunity. Okey, kita boleh kata hemohim ni membantu dalam meningkatkan immunity badan kita. Okey, satu lagi, improve blood protection for immune system. Improve blood protection. Okay, memperbaiki protection apa? Tak masuk. Perlindungan. Blood protection apa? Perlindungan. Perlindungan. Melindungi. Melindungi, membantu apa? Sel-sel darah melindungi badan kita untuk sistem imun kita. Okey. Dan yang menarik ni, kita jangan cakap hemohim ni improve blood production. Jangan cakap dia membantu production sel-sel darah. Okey, itu tak boleh. Okey, defense from radiation, menghalang radiasi, blood protection that related to radiation, berkait dengan radiasi. Okey, treatment cancer. Okey, yang ni memang jangan sekali-sekali kata hemohim ni merawat kanser. Okey, dia membantu bukan merawat. Okey, dan satu lagi, effective in blood production. Itu yang saya kata, jangan cakap dia membuat sel-sel darah, okey. Dia membantu improve. Okey. Okey, ini yang penting Okey, ini ada reference saya, dan mungkin kalau ada maklumat lain, okey, boleh bagi kat saya lah. Pasal saya cuba cari clinical research kepada manusia. Produk hemohim ni dilakukan clinical research, kajian klinikal kepada manusia. Yang ada cuma saya dapat satu je yang berkaitan dengan WBC. Produk hemohim ni dapat menaikkan sel-sel darah putih. Okey,
10:30. Okey, minta maaf lah kalau terlebih masa. Okey, Puan MC, Puan Amin, saya harap benda-benda kalau ada soalan boleh kita bincang sikit. Okey. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Tajul Arif. Nampak tak? Dia bila seorang pakar di dalam bidang dia, bak kata Mr. Chan selalu kata, kalau Lim Chong Wei nak suruh main bola memang tak boleh lah. Kan? Kalau Ronaldo suruh main badminton pun tak boleh. Jadi doktor dia ada kepakaran dia di dalam ilmu dia. Terima kasih banyak-banyak doktor, sebenarnya dia sangat membantu. Jadi pada malam ni sebenarnya doktor, waktu doktor buat pencerahan tadi, banyak soalan-soalan yang bertalu di hujung-hujung, sebab saya buka soalan kepada mereka. Jadi kami ucapkan jutaan terima kasih di atas ilmu yang doktor kongsikan. Sebenarnya saya rasa lagi faham tentang immune system, sebab untuk pengetahuan saya semua, saya juga merupakan salah seorang daripada pesakit SLE, lupus, saraf dan sendi, yang melibatkan immune system juga. Jadi saya excited nak dengar doktor punya pencerahan pada malam ni. Sebenarnya membantu betul. Doktor kata tadi ada 3 layer of kita punya immune system. Saya selalu bagi tahu kepada kawan-kawan saya. Actually hemohim ni dia macam doktor katalah, dia membantu membina pertahanan diri. Ibarat kalau kata dia macam dalam badan kita ni ada tembok. Kalau kita punya tembok tak kuat, jadi penyakit datang tu cepat, betul tak doktor? Dia senang nak serang. Jadi kalau kita tak membantu untuk membina pertahanan diri, ibarat macam apa tahu? Ibarat macam bila penyakit tu datang baru nak belajar silat. Selalu cakap macam tu. Jadi you kena makan benda yang boleh membantu untuk meningkatkan pertahanan diri you, bagi dia jadi kuat. Okey. Jadi doktor, saya nak bacakan soalan-soalan kepada doktor. Okey, antaranya doktor boleh terus bagi jawapan ya. Saya bagi soalan yang pertama untuk kes uric acid yang tinggi, adakah hemohim boleh membantu untuk kurangkan paras asid, uric acid doktor? Okay, kalau kita tengok uric acid ni, apa yang menyebabkan uric acid itu tinggi? Ada tak ia berkaitan dengan immune system badan kita? Bagi saya, so far mungkin tak ada kesan lah. Okay. Tapi kalau katakan bila uric acid itu tinggi, dia jadi foreign body to the body lah. Jadi immune system yang akan bertindak. Okay. Kalau nak katakan dia mengurangkan uric acid tu, bagi saya tak ada lah. Okay. Uric acid tu kita boleh kurangkan melalui pemakanan kita. Okay, banyak saya suka berkaitan dengan pemakanan ni lah. Okay. Berkaitan kalau pemakanan, kalau nak katakan orang-orang yang mempunyai uric acid ni tinggi, dia punya nafsu terhadap makanan seafood ni tinggi. Okay. Kalau boleh dia nak makan juga. Kalau ada penyakit, dia nak makan juga. Okay. Kita cubakan yang saya kenal tadi, healthy lifestyle. Okay. Kita kurangkan. Okay. Dan bagi saya, so far yang saya tengok, hemohim ni berkaitan dengan immune sistem dia. Dan uric acid ni bila berlebihan, tindak balas dia menyebabkan sel-sel di sendi-sendi itu bertindak balas menjadi radang. Itu yang penting. Okey, hemohim ni akan membantu mengurangkan keradangan tersebut melalui immune system. Okey, terima kasih doktor. Saya harap anda jelas dengan pencerahan doktor tadi. Jadi untuk orang yang memang ada uric acid tinggi ni, maka jagalah anda punya kesihatan melalui pemakanan ya doktor ya. Dan yang seterusnya, doktor, soalan yang kedua untuk dalam pantang bersalin, sesuai tak nak makan? Ini ada orang tanya, pantang bersalin. Pantang bersalin ya? Bagi saya itu yang saya kata, hemohim ni adalah functional health supplement. Dia elok untuk immune system. Bersalin melibatkan proses keradangan juga bagi saya. Okay. Rahim dalam proses dia keluarkan ada kecederaan tersebut. Okay. Kemungkinan hemohim ni membantu dari segi strengthen the body, menguatkan badan kita, menguatkan immune system kita, dan dalam masa yang sama
masa mengandung ni melibatkan banyak hormon-hormon. Hormon, okey. Bila dalam bantang ni dia nak memulihkan badan kita. InsyaAllah mungkin ada kesan. Okey, saya harap benda tu dapat membantu anda. Sebenarnya doktor, saya juga sebelum ni ectopic. So ectopic pregnancy bulan puasa hari tu. Jadi dalam ectopic pregnancy saya pun menjalani proses berpantang dan bila doktor kata ya betul, dia membantu memulihkan kita punya tenaga, membantu memulihkan kita punya lebih kepada macam mempercepatkan pembaikan luka sebenarnya doktor. Ya, untuk hemohim. Dan kalau orang yang pantang bersalin cakap kan doktor, kalau orang yang biasa pantang bersalin ni dia akan mengalami anemia, kadang-kadang kita punya muka pucat kan. Because of the blood, dia red blood cell activation tu dia sangat membantu saya rasa doktor, betul tak? Itu yang saya kata tadi. Macam proses bersalin, okay? Proses ni semua ni berkaitan dengan hilang darah, banyak darah yang hilang, banyak darah, dan proses pantang tu untuk memulihkan. Kita balik kita menyembuhkan balik badan kita, okey. Dan yang saya nampak itulah produk ni membantu menguatkan badan kita. Ya, betul-betul doktor. Okey, terima kasih doktor. Ada lagi soalan doktor, diabetik kalau nak makan hemohim kena makan ubat juga ke ataupun hemohim boleh makan hemohim saja doktor? Okey. Ini soalan-soalan biasa ni doktor. Sebab ada yang makan ubat banyak. Saya suka benda ni. Pasal apa? Dalam saya menerangkan pada pesakit, saya suka menerangkan tentang pemantauan kesihatan. Okay? Pemantauan kesihatan ni penting. Okey. Berkaitan dengan diabetes. Okey, yang ada yang makan ubat tu dan dengan kita nak campur dengan produk hemohim. Pasal produk hemohim ni dalam kajian terhadap tikus ada menyatakan yang dia boleh mengurangkan kandungan glukos dalam badan lah. Okey. Dan dalam masa yang sama, kalau katakan pesakit itu mengambil ubat diabetes dan ambil ubat hemohim, pemantauan kesihatan itu penting. Pemantauan blood glucose. Itu kalau katakan saya nak buat program, saya suka buat program macam ni, pemantauan kesihatan. Bukan saya yang pantau. Yang penting adalah pesakit, kesedaran pesakit untuk memantau diri sendiri. Saya cuma macam hemohim lah. Saya cuma membantu. Okay? Kalau nak kata-kata, saya suka kataan pemantauan kesihatan. Okay? Program pemantauan kesihatan. Siapa-siapa yang ada penyakit dan mengambil produk-produk health supplement ni, macam contoh hemohim ni, okay? Dan ubat, jangan tinggal ubat. Okey, jangan tinggal follow up hospital. Dalam masa yang sama ambil suplemen dan dalam masa yang sama memantau diri sendiri. Kalau tak mampu memantau, itu yang saya nak buat. Saya dah explain Program Mr. Chan nak buat satu pusat pemantauan kesihatan. Pusat ni bukannya untuk merawat pesakit, menolong, memantau pesakit. Itulah, jadi macam hemohim lah. Saya membantu. Okey, terima kasih doktor. Jadi kalau dalam bab tu doktor macam okey, saya nak mencelah sikit soalan untuk doktor, kebetulan dah ada. Kalau macam saya seorang pesakit SLE saraf dan sendi dan ada juga yang kena lupus nephritis, ada yang masalah buah pinggang, masalah darah, banyak saya tengok kawan-kawan saya yang ada skin problem. Okey, bila doktor sebut tadi tentang pemantauan, especially untuk kami yang memang ada immune system punya deficiency, apa yang saya nak tanya doktor, sebenarnya saya agak skeptikal sebelum ini untuk mencuba apa-apa produk kesihatan bila saya disahkan seorang SLE patient.
Sebab doktor dah awal-awal lagi bagi tahu, you jangan ambil apa-apa suplemen, you jangan makan tu, jangan makan ni, kena makan ubat hospital for the whole life. You kena ikut doktor punya prescription here and there. But the thing is, saya seorang yang skeptical, sebenarnya skeptical tu ubat sebelum ni. Tetapi bila saya didiagnose sebagai SLE patient, apa yang berlaku adalah saya skeptical dengan suplemen pula. Sebab doktor dah cakap you kena makan ubat-ubat ni. Tetapi bila saya kaji semula saya punya perkembangan atau doktor cakap pemantauan kesihatan kita, bila saya makan ubat, saya punya kesihatan is not so good. Tetapi dia disebabkan doktor cakap dia membantu untuk mengurangkan, maksudnya simptom-simptom tu dia membantu untuk defense ataupun macam mana dia punya terms is, ubat tu hanya untuk mencegah daripada saya punya immune system tu dia flare. Okay, jadi doktor memang tak bagi makan apa-apa suplemen dari luar. Tetapi apa yang berlaku adalah saya ditakutkan pula dengan nanti kalau you makan ubat hospital, 95% of SLE patient akan lead to kidney failure. So I'm afraid of that. Jadi apa yang berlaku? Saya nekat untuk mencuba hemohim. Dan after a while saya mencuba hemohim, saya dapati kesihatan badan saya bertambah baik dan saya nekat untuk stop for a while of taking all those medicine, 15 biji satu hari. And it's been a year. Sebenarnya kalau doktor lain dengar ni memang confirm saya kena lah. Sebab apa? They are afraid of nanti you flare, nanti badan you macam tu, nanti badan you macam ni, nanti sakit, you pergi hospital, lagi menyusahkan. But alhamdulillah, itulah saya ambil risiko sebenarnya. Saya pun takut juga tapi saya ambil risiko because of what? Saya baca tentang hemohim, it's all about awaken your body system, your immune system. It's all sort like macam helping untuk adjust atau modulate our body system. So happen to be saya sudah setahun. Hari ni alhamdulillah setahun saya bersama Atomy. Hari ni genap setahun saya bersama Atomy. Jadi kesihatan saya rasa lebih bagus. And doktor cakap tadi tentang stres kan? Doktor dia cakap tentang stres. Actually saya rasa hemohim ni it helps me a lot to suppress my stress, which saya rasa one of the reason why saya punya body system tak react dengan I punya mind sebelum ni is all about stress. So the body system macam kacau. So doktor rasa, is it okay if saya macam stop of taking medicine? Macam tu. Sebab kalau diabetik ke apa kita tahu kita boleh macam buat pemantauan. Tetapi in my cases of SLE patient, they are afraid to stop the medicine and they are afraid to take all those supplement. Doktor, boleh share sikit? Saya kalau kata semua doktor bukan sama semua doktor bukan sama dan semua tak ramai yang open minded. Sorry kalau doktor-doktor lain yang dengar mungkin marah saya lah. Kalau macam bagi saya look into alternative treatment. Okay? So walaupun puan tinggalkan ubat-ubat moden. Pasal ubat-ubat moden ni, kalau kita tengok sejarah dia, sejarah Renaissance Age lah, semua tu, okay? Ibn Sina lah, dia semua tu, modern medicine ni the last one lah. Okay? Kita guna ubat-ubat semua. Tapi yang sebelum ni, they survive. Okay. Tapi satu yang saya nak nasihatkan kepada puan, pemantauan kesihatan tu penting. Kalau boleh, okay? Apa yang doktor buat masa bagi ubat tu, kita cuba ikut follow up. Tapi kalau puan jumpa doktor tersebut, mungkin dia tak bagi kot puan ni. Pasal setiap doktor mungkin ada pandangan dia masing-masing. Pasal apa? Pasal based on pengalaman jugalah. Kebanyakan macam patient-patient ni, saya bukanlah nak alam mereka. Tapi kebanyakan patient yang didiagnose sebagai kanser macam-macam, dia ambil other medicine, okay? Lepas beberapa bulan datang balik kepada doktor tersebut dengan stage yang teruk. Okay. Apa-apa yang kita nak buat sekarang ni, itu yang saya perkenalkan pemantauan kesihatan. Penting.
Tapi pemantauan kesihatan ni nak sedarkan orang ramai. Saya dah cuba 3-4 tahun berkaitan dengan pemantauan kesihatan semua. Pasal saya merawat pesakit juga. Kalau saya merawat pesakit darah tinggi, kencing manis ni, ramai yang tak kisah pasal kencing manis. Yang dia tahu dia datang klinik, doktor saya nak ubat kencing manis. Balik makan, dia tak kisah apa jadi kepada badan dia apa-apa. Itu yang mentaliti berkaitan dengan pemantauan kesihatan tu perlu. Okay. Kalau pasal ada yang pesakit, ada yang mungkin salah seorang daripada kita pernah ada mesej saya berkaitan dengan penyakit gastritis, GERD and everything. Cuba kita ambil produk suplemen. Okay. Dalam masa yang sama kita buat follow up. Macam saya terus terang. Saya katakan tadi saya buat OGDS, penyakit gastrik saya makin teruk. Okay. Saya mencari alternatif lain. Kalau ikutkan hujung tahun ni saya akan buat operation untuk ikat perut saya ni. Saya cuba lari benda tu. Itu yang bila Tuan Haji perkenalkan saya tengok research. Okay, Mr. Citan force me to look into, minta maaf Mr. Chan. Okay. But it helped me a lot. Okay. Pasal saya tahu berkaitan dengan research yang dilakukan dan hopefully with this supplement, this pemantauan kesihatan still I go to the clinic to buat pemeriksaan follow up. Okay. Dan yang penting pemantauan. Berkali-kali saya kata pemantauan sama ada pemantauan sendiri, kita kena ada record sendiri. Okay. Okay, itu doktor. It helps, sebab sebenarnya macam pemantauan doktor bagi tahu tu sebenarnya betul sebab badan kita adalah lab kita masing-masing. Kita tahu apa kita rasa, betul doktor? Tapi kalau tak direkodkan, susah orang nak percaya. That's right. Ya. Pemantauan ni based on record. Okey, terima kasih doktor. Okey, doktor, we make it fast. Kita cepatkan sikit. Ada banyak lagi soalan doktor. Okey, yang ini antara benda yang memang banyak orang tanya, masalah buah pinggang dan selalunya masalah buah pinggang ni is all about orang akan lead to dialysis. Orang yang ada masalah buah pinggang yang belum dialisis dan yang dah ada dialisis boleh makan tak hemohim? Kita tengok sebab punca buah pinggang tu lah. Penyakit buah pinggang tu. Kalau bagi saya di peringkat teruk tu susah sikit. Okay. Macam mana pun kena buat follow up. Okay. Itu yang tu kalau boleh buat follow up. Pasal itu yang kita nak introduce, kita tengok pada state of life saya tu, kita cuba introduce awal hemohim pada pelanggan-pelanggan kita. Okay, salah satu saya ada nampak Dr. Zubaidi itu kawan saya. Dr. Zubaidi ada masuk? Ya. Ada mention Dr. Zubaidi. Oh, okey. Dr. Zubaidi punya research, katanya tadi dia kata ada soalan di bawah tu, dia cakap tadi pernah nampak doktor punya research sebab dia pun memang buat plan based punya research medical kan. Jadi dia kata patutlah pernah nampak doktor punya nama. Orang biasa ni sebab dia study buat medical juga, buat research on plant juga tadi katanya. Okay. Dan seterusnya autism yang lead to saraf lemah umur 18 ke 20 tahun. Okey tak kalau consume? Untuk autism doktor. Autism ni kita kena tahu juga macam mana pun kalau dari segi perubatan kita kena cari dia punya punca dia. Okay. Nak cuba boleh, bagi saya macam nak cuba boleh. Pasal autism ni setengah-setengah autism ni dalam perubatan setengah-setengah penyakit ni dia tak tahu dia punya sebab, masih lagi blur tentang sebab-sebab dia autism. Okay. Tak ada masalah untuk mencuba. Okey, bermaksud kalau kata tadi dia kata autism is lead to saraf lemah.
Bermaksud orang yang memang ada masalah saraf seperti pesakit-pesakit stroke ataupun orang yang memang ada masalah saraf, carpal tunnel, Jones syndrome, semua tu kita boleh maksudnya kita boleh perkenalkan jugalah doktor ya. Boleh cuba. Pasal apa? Pasal ia melibatkan macam apa? Penyembuhan badan. Okay? Itu yang saya suka tengok Hemohim ni functional food supplement. Okay? Dia strengthen immune system. Dan sekarang ni konsep penyakit ni konsep sekarang ni lah banyak yang relate kepada immune system kita. Okey. Jadi ada lagi soalan-soalan yang saya rasa dah terjawab sikit, tetapi okey, G6PD, untuk G6PD doktor, ni saya pun nak tahu sebab anak saya salah seorang ada G6PD. So adakah boleh makan? G6PD ni sebenarnya tak berapa, penyakit dia tak teruk lah. Ya, betul. Kita perlu elakkan dia pasal dia melibatkan jin yang macam kita. Ya doktor, betul. Jin tu genetik bukan jin yang Aladdin tu ya. Nanti kan diorang ingat jin yang Aladdin pula doktor. Kadang-kadang ada term bahasa ni. Dia lebih kepada betul lah yang genetik, jin yang apa yang tak ada dan dia tak serius lah. Ya betul doktor. Saya setuju yang itu sebab anak saya alhamdulillah healthy, kecuali saya tak berani lagi, maksudnya saya memang pantangkan dia seumur hidup dengan kacang parang je. Setakat aerosol. Pasal dia melibatkan jin. Itulah genetik. Jin yang tak ada, yang jin yang hilang. Ya. So yang itu satu dah terjawab. Untuk gout, okey. Untuk gout tadi doktor pun ada sebut sebab untuk anti keradangan saya rasa tak ada masalah, memang sangat sesuai lah doktor Sesuai. Because anti-inflammatory, anti keradangan. Gout, rheumatoid arthritis, orang yang ada sakit-sakit sendi sangat-sangat digalakkan untuk makan Hemohim, betul doktor? Okey. Jadi saya ada lagi soalan. Dari kawan-kawan kita, ini ada satu lagi soalan yang untuk jaundice doktor, kalau baby jaundice mak makan Hemohim okey tak? Lepas tu soalan yang kedua dia ada lagi doktor, dia tanya adakah Hemohim boleh bantu cairkan darah beku yang terdapat dalam saluran darah, dan adakah dia akan meningkatkan risiko pendarahan yang dalam kategori risiko tinggi berdarah, sesuai tak makan doktor? Okey, doktor, ada 3 soalan. Berkaitan dengan jaundice tu. Ya. Kalau baby jaundice, mak dia makan Hemohim. Mak dia makan tak apa. Jangan bagi ke anak dah. Okey, saya terjawab sebab tadi saya rasa tadi daripada mana? Ada tim saya pun juga tanya. Kalau breastfeed mom ada baby dalam pantang nak makan, saya rasa okey kot. Sistem dia tak betul, okey, tak ada masalah. Pasal dia bukan ubat dia bukan ubat, dia lebih sebab kepada setengah orang dia rasa sebab mungkin benda tu panas, dia takut kot doktor. Tak ada ni, perlu faham lah pasal yang ubat ni, pasal saya dalam bidang farmakologi, ubat ni adalah something yang different dengan plant, herbal atau medicine semua ni, dia beza. Kalau katakan macam kunyit kita makan, ikan kita makan, sayur-sayuran kita makan semua tu, hari-hari kita makan. Dan Hemohim ni dia berasal daripada plant. Tak ada benda-benda lain daripada plant. Tumbuhan doktor jadi tak ada masalah Jadi harap terjawab. Bagi mak-mak yang menyusu badan, bagi mak-mak dalam pantang, makanlah. Sebenarnya Hemohim ni sangat bagus sebab ada sistem. Ya, untuk immune system. Kita sebenarnya dalam pantang badan kita lemah lagi doktor sebab dia baru nak refresh back dia baru nak dalam proses pemulihan. Jadi makan Hemohim sebenarnya sangat bagus. You punya muka pun akan shine. You punya energy pun sebab orang dalam pantang ni selalu tak cukup tidur kan. Jadi you all kena makan untuk gain back you punya energy. Okey, ada lagi soalan doktor. Tadi saya baca soalan yang macam agak berat sikit, dia punya nama dia. Okey doktor, risiko bleeding doktor? Dalam risiko bleeding boleh makan tak?
Saya rasa tak ada masalah. Ya, Ada kaitan dengan bleeding. immune system. Pasal Oh, bleeding ni lebih kepada, kalau bleeding lebih kepada platelets lebih, kurang. Okay. Kalau platelets saya dapat ada, kalau tak silap saya ada mention. Okay. Boleh meningkatkan platelets number semua tu. okey, baik doktor. Ah, Lepas tu doktor, soalan ni dia kata dia direct PM saya tadi, Mr. Wong. Kenapa lepas isteri saya makan hemohim, badan rasa gatal-gatal? Ada yang ada reaction doktor, dia jadi macam keluar rashes, ada yang jadi macam gatal-gatal. Kenapa ya? itu setengah orang mungkin ada reaksi kepada hemohim lah. Okay. Data-data tu mungkin HQ ada Healing crisis? ya. Dia adakah melibatkan asid dalam badan kita atau benda lain doktor? Biasanya kalau macam allergic ni lebih kepada individu. Macam setengah orang tu dia allergic dekat makanan, allergic dekat dust apa. Dan plant ni pun kadang-kadang setengah orang allergic. Kalau katakan dia consume, dia makan dalam masa beberapa minit gatal-gatal badan naik ruam apa, maksudnya dia allergic lah. Bila allergic ni jangan teruskan lah. Tapi nak kena kepastian jugalah. Dan saya tak dapat data yang mengatakan the effect of hemohim ni. Okay. Kalau katakan ada tanda-tanda allergic, memang tak boleh kena. Bermaksud dia kalau kata dia ada itu bukan healing crisis lah doktor ya? Bukan. Okay. So siapa yang makan keluar tu takut dia allergic, so better not lah ya. Biasanya allergic itu yang saya kata. Kalau allergic kepada makanan, okay, dalam masa beberapa minit dia akan naik. Gatal-gatal ruam naik ke atas. Okay. So harap terjawab, dan ada lagi 2 soalan terakhir sebelum sebenarnya hari ni itulah session kita walaupun 2 jam ni saya rasa sangat menarik sebab ramai orang nak bertanya doktor. Jadi ada 2 soalan. Yang pertama tadi yang satu saya nak tanya ni dia tanya Puan Intan Mazura, bapa saudara saya lumpuh separuh badan dari pinggang ke kaki. Sebelum join anatomi macam-macam dah cuba tapi bila start makan tapi tak jadi apa-apa. Maksudnya tak ada reaction lah. Tapi bila start dia makan hemohim, hari pertama nothing happen. Hari kedua sakit bahagian kaki, and 3 hari dia consume dia cirit-birit. And then dia punya bahagian private part dia sakit. Kenapa doktor? Dia ada reaction to the products. Mungkin tindak balas kepada produk tersebut lah. And is it a positive punya reaction atau is it a positive healing crisis process doktor? Mungkin lah, saya tak pasti. Pasal saya perlu, kalau katakan saya look into this product yang berkaitan dengan reaksi tindak balas, okay? Saya perlu data-data lah. So far saya tak dapat data-data tersebut. Itu yang saya tak berani nak komen. Ya, sebab kebanyakannya doktor bila yang consume hemohim ni ada yang macam respond back, ada healing crisis lah. Maksudnya bila makan tu dia ada actually ada orang yang makan dia terus okay, ada orang yang makan dia ada reaction, but after a while after the healing crisis process end dia jadi better. Itu yang kita nak tahu juga tu untuk healing crisis. Itu yang saya keep on stressingkan yang berkaitan dengan pemantauan kesihatan. Kalau katakan dia makan pemantauan dia makan, tapi kalau boleh, okay, pemantauan ni melibatkan doktor lah. Okay, jangan dia sorang-sorang lah. Itu kalau boleh, kalau katakan this group of pesakit ni, kalau ada program untuk dia orang
mungkin syarikat ada program ada orang kata respon back pasal setiap bagi saya setiap produk dia kena ada produk yang berkaitan dengan kesihatan ya, dia kena ada feedback. Kalau feedback itu teruk, dia akan review balik. Itu yang biasa saya ada kaitan dengan syarikat-syarikat lain lah yang berkaitan dengan kesihatan. Dia penting untuk improve the product itself. Nak tengok kesan sampingan dia. Kalau katakan orang yang makan hemohim ni, mempunyai reaksi tindak balas dan berapa lama tindak balas tersebut berlaku dan sama ada jadi teruk ataupun baik jadi elok. Itu penting. Data-data itu penting. Okey, baik doktor. Okey doktor, ini ada sebenarnya satu, tetapi ada yang satu lagi dia ada sebut dekat part last ni. Satu ni dia tanya untuk penyakit ni, saya pun tak pernah dengar tetapi saya nak juga tahu doktor. It's all about budak perempuan 12 tahun diagnosed palmoplantar keratoderma sejak baby. Adakah hemohim boleh membantu? Palmoplantar keratoderma ni penyakit apa ya doktor? Dan saya rasa ni penyakit kulit ni, lebih kepada penyakit kulit. Oh, okay. So is it related to kita punya immune system? Penyakit kulit ni melibatkan sel-sel juga lah. Okay. Cuba kalau boleh cubalah bagi saya. Pasal kalau daripada lahir bertahun-tahun lah maksudnya. Ya, daripada umur 3 bulan. Okay, boleh mencuba pasal melibatkan imun sistem juga. Okey. Ada 2 soalan terakhir. Saya tutup soalan setakat ni sebab kita dah menghampiri pukul 11. 2 soalan terakhir je doktor. Satu scleroderma. Saya pun tak pernah dengar penyakit ni. Scleroderma. Dan lagi satu. Penyakit kulit ni. Okey. So penyakit kulit juga kan. Dia sama macam, dia lebih kurang macam adik-beradik lah ni Yang plantar tadi kulit. tu. Kebiasaannya penyakit kulit tu yang saya kata tindak balas imun sistem. Psoriasis sama jugalah doktor ya? Lebih kurang macam tu jugalah. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kulit ni. Okey, doktor kebetulan ada satu saya teringat. Okey, saya ingin membantu kawan ni. Dia ada SLE alah cahaya yang mana leads tu dia punya kulit tu macam dia jadi macam psoriasis lah. So dia berdarah-darah. Jadi untuk pesakit yang macam ni boleh ke kita nak cadangkan doktor? Sebab dia ada SLE dan tetapi SLE dia more tu kulit yang macam nanti saya boleh sharekan dengan doktor, mungkin saya boleh PM tapi saya nak tanya tentang itu dulu. Saya rasa gambar ni teruk kan dia punya penyakit dia. Ya betul. Teruk pasal boleh cuba bagi saya. Tetapi kalau dengan SLE punya reaction tu okey ke? Tak ada masalah. Boleh Alhamdulillah. Tapi itulah macam mana pun bagi saya pendapat macam jangan anggap hemohim ni menyembuhkan everything. Ya, betul. Dia membantu. Okey. Dan follow up tu yang penting, pemantauan. The last one doktor, Mr. Tong tanya, doktor, mak I makan 3 paket hemohim sehari tapi muka dia masih pucat lesu. Jadi kenapa hemohim macam dia tanya kenapa hemohim tidak membantu, sebab mungkin dia difahamkan yang hemohim ni untuk membantu menambah darah agaknya kan. Jadi bila dah makan 3 paket pun muka pucat lesi lagi. Doktor, the last one question malam ni. Kalau pucat dia satu melibatkan melanin. Okay? Kalau katakan dia pucat disebabkan oleh sel darah merah, elok buat cek darah lah, pemeriksaan cek darah, tengok betul tak pucat. Bagi saya kalau macam ni saya perlu pemeriksaan darah, cek hemoglobin dia berapa semua. Maksudnya HB dia doktor
Dia punya HB dia lah Hemoglobin dia. Tengok, pasal kadang-kadang kulit dia memang pucat. Tapi kalau ambil 3 paket tu bukan banyak sangat. Okey. Itulah dia, sebab dia dicadangkan 1 pagi 1 malam. Tapi sebenarnya saya pun ambil 3 doktor. Kadang-kadang bila letih sangat tu kan, sebab saya ni kan penyakit saya dia senang jadi gafil. Jadi kalau macam nak letih tu saya ambil 1 ekstra. Tapi alhamdulillah lah minum air yang banyak. Diarrhea with hemorrhagic video tu Macam Mr. Tom tadi, saya rasa elok buat cek darah, hemoglobin. Okay? Kalau hemoglobin elok, walaupun pucat, darah dia elok. Jangan tengok pada muka je. Kena cek HB ya doktor. Kadang-kadang memang kulit dia jenis pucat kan. Okey, kalau jenis yang kulit pucat tu, hemohim sebenarnya HB kita okey, tapi kulit pucat you kena pakai apa tahu. Dekat Atomy ni ada benda yang dapat bantu, beli kita punya cushion foundation tu. You punya tone kulit akan cantik. Betul tak doktor? Jadi nak pakaikan hemohim pun tak dapat membantu lagi. HB okey, you kena pakai kita punya cushion foundation. Jadi okey, doktor terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan juga jawapan doktor tadi. Satu yang saya nak kongsi yang last kali sikit je. Okey doktor. Okey, silakan doktor. Okey, anak saya awal tahun itu dia mengalami tangan dia jadi lemah, dia tak boleh angkat apa semua. Dah go through, anak saya umur 16 tahun. Doktor dah tersekat dah. Dah cakap panjang ni doktor. Kesian doktor. Kena minum air dulu doktor. Kena minum air masak dulu. Tak apalah. Nanti saya tak boleh cakap. Saya kongsikan kemudian. Ya Allah. Kesian. Kesian doktor malam ni. Terlalu panjang doktor bercakap. Sampai dah kering tekak doktor ya. Okey. Nanti doktor mungkin boleh kongsikan. Boleh doktor kongsikan kemudian tentang anak doktor tu. Sebab kami semua memang nak juga tahu kenapa doktor berada di sini kan. Sebab doktor ada share hari tu, saya baca dalam group, it's all about your son. Doktor bagi try makan and happen to be macam ada good progress ya doktor. Itulah emosional sikit. Doktor tak boleh cakap dah. Okay. Saya lepas ni saya kena prepare siap lah sebab doktor memang you need to talk a lot dekat sini. Itulah kesian doktor hari ni, tapi terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih daripada tim Sinergi. Sebab doktor sebenarnya dah banyak merungkaikan kami punya persoalan sebelum ni. It's all about immune system kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu petikan tadi. Saya terbaca daripada Dr. Rao punya petikan. Dr. Rao kata when kita punya yang awal-awal tadi tu kan, perubahan umur kita dalam proses kita melalui usia kita, sebenarnya waktu kita umur 40-an ke bawah, sebenarnya kita memang takkan macam take care sangat sebab kita masih lagi sihat and we are abusing our body. Okay, you kena tahu waktu umur 40-an you abuse yourself and after you umur 40, actually your body will abuse you back. Dr. Rao cakap tadi, betul tak? Jadi it's all about macam mana you nak jaga you punya kesihatan, bagaimana you buat pemantauan kesihatan you. Ingat, hemohim sebenarnya bukanlah sejenis ubat tetapi dia merupakan makanan kesihatan berfungsi yang membantu untuk memberikan kesihatan yang lebih baik kepada diri anda. Jadi it's all about bagaimana you buat pemantauan diri you, bagaimana you sendiri tahu sebab badan kita masing-masing adalah lab yang berbeza. You know about your body, you know about yourself. Tetapi jangan lupa perlu dapatkan pemantauan daripada doktor. Okey, sebab apa? Mereka lebih tahu, mereka lebih arif di dalam bidang mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Tajul di atas perkongsian. Terima kasih kepada anda semua sebenarnya hari ini. Dr. Tajul, disebabkan doktor berada di sini, kita dapat rekod hari ini 192
tontonan dan juga 192 orang yang menyertai Zoom pada malam ini nak tahu tentang hemohim. Okey, walaupun you all rasa macam dah bacalah benda tu dalam kita punya details produk, tetapi pencerahan Dr. Tajul saya harapkan dapat memberikan anda lebih faham lagi tentang hemohim, lebih faham tentang diri anda dan lebih faham bagaimana untuk anda menjaga kesihatan anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas luangan masa anda 11:06 pada malam ini. InsyaAllah kita akan adakan sesi bersama doktor lagi lepas ni. Mungkin akan ada perkongsian testimoni-testimoni hebat daripada rakan-rakan kita. Sebab saya yakin doktor, sebenarnya kehadiran doktor di dalam tim sinergi merupakan satu hikmah dan juga merupakan bagi kami satu rahmat lah. Sebab kami nak bercakap, kami bukanlah dari bidangnya. Kalau saya ada title doktor, saya akan jadi lagi yakin. Tetapi saya tidak ada title doktor itu. Jadi kami hanya bercakap melalui perkongsian pengalaman, perkongsian apa yang kami rasa, dan sebenarnya sedikit sebanyak bila doktor ada di sini, kami rasa lebih yakin untuk berkongsi. Ramai saya rasa malam ni, diorang dah tahu dah kepada siapa, golongan umur yang mana saya nak bercerita tentang hemohim ni, kepada siapa yang saya perlu pergi tuju untuk bercerita. Adakah kalau lepas ni orang tanya itu boleh, ini boleh, saya rasa mereka akan lebih yakin doktor. Dan terima kasih sekali lagi, Allah kurniakan kita seorang doktor yang sangat-sangat nak membantu dengan hati yang ikhlas. Kalau pergi doktor lain rasa consultation fees ni kurang-kurang 1,5 satu kepala tau. Jadi hari ini kita dapat consultation percuma daripada Dr. Tajul Arif. Semoga doktor terus dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, untuk membantu lebih ramai di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan kepada anda jutaan terima kasih di atas luangan masa. Sekali lagi insya-Allah kita bertemu pada hari Khamis minggu depan sekiranya anda nak tahu bagaimana hemohim dapat membantu anda untuk menjana pendapatan. Anda datang pada hari Khamis jam 9 malam bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat maju jaya dan semoga anda semua diberi kesihatan yang baik untuk terus berkongsi. Assalamualaikum.